Assalamualaikum, salam sejahtera semua yang ada di platform online pada hari ini untuk kelas online care klinik yang ke-11. Selamat datang. Thank you kerana join kita hari ini. Saya Dr. Azura dan juga bersama saya hari ini ada Maitre Shobna. Kami akan bincangkan satu topik mengenai program imunisasi COVID-19. Saya akan memberi pengenalan tentang program imunisasi COVID-19 ini berserta dengan tata cara, prosedur, protokol secara ringkasan dan juga secara keseluruhannya. Kemudian pada peringkat yang kedua, Maitre Shobna akan memberi penerangan mengenai bagaimana nak menyediakan vaksin sebelum diberi suntikan kepada pesakit. Ya. Alright, kita akan mula. Okey. Mengenai first kali kita nak tahu tentang apakah objektif program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Seperti mana yang anda semua tahu, program ini sudah dilancarkan oleh Perdana Menteri kita pada bulan Februari lepas dan terbahagi pada 3 fasa yang saya akan bincangkan lepas ni. Dan objektif kita ada 4 objektif di sini ya. So objektif pertama adalah melindungi petugas barisan hadapan daripada jangkitan COVID-19 dan mengelakkan sistem kesihatan dan keselamatan daripada lumpuh. So penting kita sebagai untuk protect petugas barisan hadapan, bukan sahaja petugas kesihatan tetapi juga keselamatan seperti polis, tentera, bomba dan sebagainya. Dan juga untuk melindungi hospital kita daripada daripada lumpuh ya. So kita tak nak apa yang berlaku dekat India sekarang di Delhi atau Mumbai di mana hospital kena tolak, tak boleh menerima pesakit yang teruk ya. ICU dah penuh, tak ada katil ya yang untuk menerima pesakit lagi sebab kes terlalu banyak dan sistem hospital tak dapat nak cope. So kita tak nak ini berlaku dekat Malaysia. Sekarang ini pun kalau tengok dalam berita, kita punya ICU pun sudah hampir 80% ya. Dah penuh. So kita tak nak sampai lebih dari 100, kita tak boleh lebih dari itulah. Kalau lebih dari 100% kita tak boleh cope ya. So objektif yang pertama ni memang penting ya. Yang kedua, objektif yang kedua untuk melindungi populasi Malaysia yang berisiko tinggi daripada mortaliti dan morbidity akibat jangkitan COVID-19. Kita kena tahu populasi Malaysia yang berisiko tinggi ini adalah seperti warga emas yang berumur lebih dari 60 tahun dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik ataupun orang OKU, orang kurang upaya. Ya. So kita kena melindungi populasi ini. Mereka adalah terdedah untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang teruk ya. Objektif yang ketiga adalah untuk membentuk pelindungan kelompok ataupun dalam bahasa Inggerisnya herd immunity dalam kalangan populasi Malaysia bagi membolehkan sektor ekonomi beroperasi. So kalau kita dah bagi vaksin kalau antibody dah ada dalam populasi Malaysia lebih pada 70% ataupun penduduk kita dah 70% dah diberi vaksin atau ada antibody, kita maknanya kes COVID-19 insya-Allah boleh dikurangkan ya sebab kita ada perlindungan. Ini adalah penting ya. Yang last kali ialah untuk mengawal wabak dalam kawasan berisiko tinggi bagi mengurangkan transmisi jangkitan COVID-19 dalam komuniti. Kita tahu sekarang ni kita di KL, di Selangor, beberapa kawasan di Selangor mempunyai orang kata hotspot mempunyai kes yang tinggi. Kita sekarang ni dalam fasa PKP semula. So imunisasi dah penting untuk mengawal jangkitan di kawasan yang hotspot ni. So that's why kita tengok kerajaan fokus untuk bagi vaksin di Selangor dan KL kerana di dua kawasan ni
orang kata kes COVID-19 adalah sangat tinggi. Alright, berbanding dengan kawasan negeri-negeri yang lain. Alright, next slide. So sekarang ringkasannya, ringkasan nombor 1, secara umumnya mengenai program imunisasi ini, semua vaksin diberi secara percuma, free untuk semua. Bukan saja untuk warga negara Malaysia, bukan warga negara pun boleh dapat free. Dan kelayakannya umur mesti lebih daripada 18 tahun. So semua yang berumur 18 tahun, warga negara ke bukan warga negara ni, boleh dapat vaksin ni diberi secara percuma. Okay? Dan sasarannya macam saya cakap tadi, herd immunity, mendapatkan immunity kelompok, kita at least kena vaksin lebih kurang, paling kurang 70% daripada populasi Malaysia. Sekarang ni kita 33.7 juta penduduk, so 70% mesti divaksin untuk mendapatkan immunity kelompok. So kita boleh kontrol wabak ini daripada lagi menular lagi teruk. So daripada sini kita pecahkan pada 21.2 ada warga negara, 2.5 juta bukan warga negara. Dan initially bila dilancarkan tempoh pelaksananya, kita nak habis fasa 1, fasa 2, fasa 3, they were planned for 1 tahun. Kalau boleh nak habiskan proses ni dalam masa 1 tahun. So insyaAllah lah, hopefully kita boleh habis fasa 3 bulan Februari tahun depan, dalam bulan Februari tahun depan, 1 tahun tapi tengok macam mana. Dia bergantung pada perolehan vaksin juga. Bila negara boleh dapat stok vaksin dengan cepat dan pemberian vaksin secara orang kata lancar, semua bahagian private ataupun government bekerjasama, kita boleh laksanakan, boleh dapat kata target 1 tahun untuk dapatkan 70% sasaran ini untuk dapatkan herd immunity. Macam saya sebutkan tadi, fasa pemberian, fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Seperti mana yang anda tahu, fasa 1 adalah kumpulan barisan hadapan, frontliners. Saya harap semua doktor kita dekat klinik dan juga nurses, semua pekerja kita dah dapat vaksin. Kita adalah dalam kumpulan fasa 1, kumpulan barisan hadapan. I think insyaAllah semua dah dapat vaksin. Kalau yang belum dapat tu boleh kontak saya atau matron dan kita akan usahakan untuk dapatkan vaksin untuk you all. Buat masa ni daripada data yang kita dah ada daripada government, 500,000 sudah 500,000 petugas hadapan. Petugas hadapan ni frontliners termasuklah petugas kesihatan, doktor, nurses, jururawat, juru lab semua, polis, bomba, askar, semua sudah 500,000, setengah juta. Maknanya 2.1% daripada populasi Malaysia sudah divaksin. Dan sekarang ini kita dalam fasa 2, dalam untuk memberi vaksin dalam kumpulan berisiko tinggi. Kumpulan berisiko tinggi adalah dalam persentasenya 39.8%. Dia punya sasaran dia punya 9.4 9.4 million 9.4 million jumlah yang berisiko tinggi. Saya akan bagi kriteria yang kumpulan fasa 2 ini nanti selepas ni. Dan seterusnya yang lain-lain lah, kumpulan dewasa yang umurnya lebih daripada 18 tahun ke atas. Selebihnya agak besar, jumlahnya 13.7 juta. Yang itu selebihnya 58.1%. Ini adalah sasaran untuk fasa 3. So ini semakin lama kita kena, semakin banyak orang yang kita kena vaksin. Alright. Next. Macam saya cakap tadi, kerajaan, government dah tetapkan tempoh pelaksanaannya. Fasa 1 sudah hampir tamat daripada Februari sampai Mei. Fasa 2 sekarang ni dia ambil masa 3 sampai 6 bulan daripada April sampai Ogos untuk tahun ni. And seterusnya fasa ketiga start daripada bulan Jun nanti sampailah tahun depan. Itu untuk fasa 3 yang seterusnya. Okay. Dan lokasi pemberian yang seperti mana yang kita tahu sebelum ni, semua frontliner fasa 1 kita ambil daripada agensi kerajaan sama ada kita pergi klinik kesihatan
hospital universiti ataupun hospital swasta yang terpilih. Ya, ini fasa 1 ya, lokasi dia. Kita masuk dalam fasa 2. Fasa 2 ini adalah pusat vaksinasi ditentukan oleh kerajaan. Samalah seperti seperti mass vaccination, dia ada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh kerajaan, sama ada klinik kesihatan yang besar, dan juga kita akan terlibat ya sebagai di klinik swasta dalam fasiliti kesihatan swasta ya. GP klinik yang mana dah register dengan Protect Health dan ready, kita boleh start untuk fasa 2 ya. So sebab tu kita ada briefing untuk hari ini, sebab kita insyaAllah semua klinik dalam care klinik kita nak terlibat ya dalam program ni ya, program imunisasi COVID-19 ya. Seterusnya sama juga untuk fasa yang 3, lagi beramai orang pusat vaksinasi yang ditentukan oleh kerajaan dan juga klinik-klinik swasta. So kita akan terlibat dalam fasa 2 dan fasa 3. That's why kita that's why we having the talk today ya. Okay. Saya mention tadi fasa 2, kumpulan berisiko tinggi. Siapakah mereka ni dalam kumpulan fasa 2? Sebab sekarang ni dalam fasa 2. So fasa 2 adalah warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. So semua warga emas 60 tahun ke atas ataupun pesakit-pesakit penyakit kronik ya. Tak kira umur berapa, tapi ada sakit kronik ni ya. Ada sakit kanser, sakit buah pinggang, asma, masalah paru-paru seperti COPD, sakit jantung, obesity, BMI lebih pada 30, sakit hypertension, darah tinggi, diabetes, kencing manis, stroke. Semua ni adalah mereka yang layak ya untuk divaksin dalam fasa 2. Okey. Dan kontraindikasi ya, kontraindikasi adalah mereka yang tak boleh diberi ya vaksin, adalah mereka yang ada sejarah alahan yang teruk ya kepada apapun vaksin ya, sejarah alergik seperti anafilaksis ya, ataupun sejarah alergik pada bahan chemical ya, atau bahan yang dalam vaksin tu ada bahan-bahan orang kata vaksin ingredient. Kalau ada mereka yang alergik pada bahan kimia tersebut, mereka ni tak boleh ya ambil vaksin ni. Tapi orang kata pesakit yang tak boleh ambil vaksin ni memang amat kecil ya, dia punya percentage ya. So very minimal orang yang tak boleh ambil vaksin. Kebanyakan orang boleh ambil vaksin ni because it's very safe. Okay. So but kontraindikasi ada untuk mereka yang ada alahan yang teruk ya, ini kena dicek dululah, tapi kebanyakannya adalah selamat untuk diambil. Okey, ini untuk fasa 2, kumpulan berisiko tinggi. Okey, kita di klinik, di care klinik, kita nak start dah. Kita program ni kita akan start ya. Bila kerajaan dah bagi green light ya, Protect Health dan beri green light, kita akan terus laksanakan di semua klinik-klinik di care clinics ya, dalam kumpulan care clinic. Okey, so macam mana kita nak laksanakan ya di peringkat klinik kita ya, sebab kita tak tahu macam mana nak start and all this. So briefing ni adalah penting ya, supaya kita at least kita boleh dapat macam general idea macam mana kita nak prepare klinik kita untuk menerima vaksin dan memberi vaksin pada pesakit-pesakit. Okey. So mesti ingat saya di sini dalam presentation saya selepas ini saya akan menggunakan banyak singkatan nama, contohnya macam MyVAS. MyVAS adalah singkatan untuk nama Malaysia Administration Vaccine System ataupun Sistem Pentadbiran Vaksin Malaysia. MyVAS ini adalah di bawah MySejahtera. So dia adalah satu, orang kata dalam satu app lah, MyVAS ni ya, adalah berkaitan dengan MySejahtera app ya, dalam satu app ya. Dan satu lagi VMS. VMS adalah Vaccine Management System ataupun dalam bahasa Melayunya Sistem Pengurusan Vaksin Malaysia. Ini bahagian farmasi yang menguruskan stok vaksin di seluruh Malaysia. Satu lagi yang penting ya, singkatan nama PSV. PSV adalah Pusat Simpanan Vaksin Kerajaan. Ya, ni pusat simpanan ya.
semua pusat macam mana vaksin, tak kira lah vaksin apa, semua adalah milik kerajaan. Okay. Dan disingkatan nama dia PSV. After that, PPV awam. PPV maknanya pusat pemberian vaksin awam atau public lah. Contohnya macam klinik kesihatan. Klinik kesihatan di mana yang setengah ada staff yang pergi ke klinik kesihatan untuk ambil vaksin ya. That place ya, tempat itu kita panggil PPV awam. Seterusnya adalah PPVGP. Ini kita lah ya, pusat pemberian vaksin di klinik swasta. Okey, kita dipanggil nama PPVGP. Kena ingatlah awam dengan GP. Awam dengan kerajaan, GP adalah klinik kita lah ya, klinik swasta. Dan the next one is AEFI. AEFI adalah singkatan nama dalam bahasa Inggerisnya adalah Adverse Effect Following Immunization ataupun kesan buruk selepas mengambil imunisasi. Itu kita panggil AEFI. Dan seterusnya NPRA. NPRA adalah singkatan nama untuk National Pharmacy Regulatory Authority ataupun pihak berkuasa peraturan atau pihak berkuasa yang kawal silia farmasi nasional. Yeah. So kalau ada side effect, adverse reaction, kita kena report dengan NPRA. NPRA juga adalah yang beri kelulusan untuk ataupun approval untuk any vaksin. So bahagian farmasi lah. Alright. Okay, next one. So ringkasan proses pelaksanaan ya. Ini adalah ringkasan ya. Saya nak tekankan di sini, saya dah buat SOP ya. SOP untuk program vaksinasi imunisasi COVID-19 bahagian care klinik ya. SOP ni saya dah upload di dalam sistem klinik kita. Dalam CXTIS, kalau you all pergi bahagian SOP, then scroll down ataupun you klik bahagian kategori COVID-19, you boleh tengok SOP untuk COVID vaksin. Okay, dalam tu memang saya dah tulis semua yang terperinci, ya, memang detail, step by step untuk proses daripada A sampai Z, macam mana kita nak ambil vaksin, nak bagi vaksin dan follow up everything. Dalam tu semua very detail dan memang panjang lah, ada 90 pages ya, 90 muka surat ya dalam SOP di dalam CXTIS, sistem klinik management system kita. Okey, sekarang ringkasnya di sini saya akan pergi satu persatu, tapi secara ringkasnya yang pertama kita tengok ya, di bahagian kiri tu dapatkan senarai nama penerima vaksin. Itu peringkat pertama. Saya akan explain lebih lanjut selepas ni. Yang kedua, proses pemerolehan ya dan pengutipan stok vaksin dari PPV awam. Mesti ingat ya, PPV tadi, PPV awam adalah pusat pemberian vaksin awam, maknanya klinik kesihatan awam lah. Yang seterusnya adalah pengurusan rangkaian sejuk dan penyediaan vaksin. Kita mesti ingat kita punya cold chain management ya. Rangkaian sejuk kita kena maintain betul-betul. And then macam mana nak sediakan vaksin kita akan bincang kemudian. Dan proses pemberian vaksin, kita ada step by step ya. Proses pemberian vaksin kita kena ikut polisi ini semua protokol diberi oleh KKM. Kita kena ikut. Dan seterusnya adalah pemantauan kesan sampingan, dokumentasi dan susulan dos yang kedua ya. Macam semua vaksin macam Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac, kita ada 2 dos ya. Kita kena ikutlah dia punya dosing. Dan dalam ni semua kita kena dokumen sama ada dalam MyVAS dan juga dalam sistem klinik management sistem kita. Ya, itu adalah penting. Tapi you all staff, doktor semua jangan risau. Yang pentingnya jika tak faham, ya kurang kalau tak faham, not clear anything, you just let us know. Yang pentingnya kita kena let us know lah mana yang not clear ya. Kita akan bagi training ya all the time ya. Sampai itu kita ada SOP, kita ada protokol yang kita kena ikut ya. Jika you all nak baca protokol SOP semua dalam sistem ya. So you all jangan risau, benda ni benda yang baru, tapi kalau kita ikut protokol, kita ikut SOP, insyaAllah everything will be okay. Okay. Dan yang penting di sini daripada ringkasan ini adalah kesan kesihatan awam bergantung pada proses dan kadar pengambilan vaksin yang tinggi, cepat dan cekap untuk komplit dua-dua.
dos ya. Dua-dua dos tu kena penuh lah baru kita dapat dia punya impact ya. Vaksin itu kita tengok kes COVID-19 akan turun. Alright. So yang penting kita bagi tumpuan pada mereka yang mempunyai risiko yang tinggi sebab penyakit-penyakit yang sakit-sakit ini mempunyai kecenderungan untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang teruk yang akan end up dekat hospital ataupun dalam ICU. So kita kalau boleh kita nak menghalang itu semua. Okay. Alright, next one. Okay, daripada step number 1 ya. Senarai nama penerima vaksin ya. Senarai nama penerima vaksin ni akan diberi oleh MyVAS. Ini adalah sistem MySejahtera tadi. Kita ada MyVAS yang adalah daripada kerajaan. Ya, mereka yang sudah semua yang dah register dalam MySejahtera tu, semua namanya dah dikumpul dalam pengkalan data oleh kerajaan yang dinamakan MyVAS yang manage semua vaksin, nama-nama yang dah register. Nama ni akan klasifikasikan dan secara pendekkan dan ikut fasa dia, fasa 2, fasa 3 dan dia akan diagihkan kepada klinik-klinik. Maknanya dia nama pasien tu ikutlah kat mana yang mereka duduk. Kalau dekat dengan klinik ya, dekat bahagian selayang, dia akan pergi ke klinik yang mana terlibat untuk pemberian vaksin bahagian selayang. So senarai nama ni kita pun boleh print out, kita boleh tengok, check daripada MyVAS system. MyVAS system ni saya akan bagi dia punya portal dan dia ada login klinik ID dengan password ya. So klinik ID dan password ni you kena tanya you punya local area manager dan juga PIC lah untuk macam mana nak login. Dan bila login tu dia ada step-step dia. Semua step ni saya dah upload di dalam SOP. InsyaAllah kalau you all tengok one by one step ni you boleh faham lah macam mana nak proceed one by one. Macam mana nak tengok senarai nama penerima vaksin. Maknanya patient tu dah bagi appointment through MySejahtera vaccination. Dan MyVAS dah alert, dah bagi appointment, dia dah confirm through MySejahtera. Dia punya nama dah keluar up in MyVAS. MyVAS also email kat kita. Kita boleh print out nama dia punya particular semua. And then apa yang kita buat, kita boleh call the patient confirm yang akan datang ke tak. Mungkin dalam seminggu tu paling banyak pun 30 patient ya. So sehari 3 hari saja untuk vaksinasi. Sehari 10 macam tu. No, yang paling banyak ada naik 90 patient. So satu hari 30 patient macam tu ya. So staff kena print out name list ni, kemudian call patient lah. Okay. So setiap minggu kita kena check. Setiap minggu kita ada list patient yang akan datang ke kita untuk ambil vaksin. Dia punya date, dia punya time diberikan, semua dah ditetapkan dari MyVAS system. That's why kita kena tahu macam mana nak log in MyVAS system, macam mana nak tengok ya, macam mana nak check balik dalam MyVAS system. Ya, ini kemudian ya, jangan risau ya, ini kita kemudian kita akan belajar lagi. Dan klinik juga kena standby, bagi nama standby list lah. Ya. Katakanlah senarai nama yang diberi oleh MyVAS ni, dia bagi 90 nama. Tak semua akan datang, kadang-kadang last minute dia tolak, reject, last minute demam, last minute kata tak boleh datang, tak mau. Okey, benda ini bila kita telefon kata dia tak jadi datang. Maknanya kita boleh reschedule mereka ataupun kita cancel nama mereka daripada MyVAS system dan kita masukkan nama daripada kita punya sistem. Kita boleh check kita punya patient, our own patient dalam klinik sistem yang ikut fasa 2 punya kriteria, punya umur 60 ke atas yang ada penyakit kronik ke. Terus kita bagi keutamaan untuk dipanggil ya. Maknanya pesakit-pesakit ini yang tinggal berdekatan dengan klinik kita yang boleh datang dalam masa berapa jam ya. Kalau kita call kita dia boleh datang immediately untuk ambil vaksin. Maknanya ini adalah senarai nama standby list ya. Kadang-kadang selain nama standby list ni kita boleh letak family member kita lah ya, betul tak ya. Dan mana-mana kita bagi tahu family member kita akan call, lah ada tempat kosong kita akan call, datang cepat-cepat ya untuk beri vaksin. So penting kita ada standby list ya. Alright. Nanti kalau ada soalan kita boleh tanya masa bahagian Q&A. Alright, konsep agihan vaksin. Konsep bahagian vaksin Comirnaty ya. Ini adalah Pfizer vaksin. Comirnaty adalah Pfizer vaksin ya.
So kalau tengok dari sini adalah macam complicated je, tapi yang pentingnya yang kena tahu proses ya, daripada mana vaksin tu datang daripada luar negara. Selalunya dia datang daripada negara pengeluar, sama ada Germany atau Belgium. Kilang dia dekat Germany atau Belgium. And then bila sampai di Malaysia, dan dia hantar terus ke PSB, Pusat Simpanan Vaksin Negara. Di seluruh Malaysia ada 54 PSB. Ini adalah pusat simpanan. Untuk Pfizer vaksin kita kena guna special fridge, iaitu ultra cold temperature fridge, ya, ULTF, which is yang suhu yang teramat sejuk, ya. Orang kata Arctic temperature minus 90 degree, minus 60 degree, ya. So di bawah paras beku. So ini hanya berada di tempat PSV, ya, pusat simpanan vaksin, ya. Kalau masuk dalam PSB ni, vaksin tu akan last selama 6 bulan. Ya, diberi simpan selama 6 bulan daripada tempoh penghilangan, ya. Daripada PSB, jika dah start nak bagi kepada pesakit, ya, nak pemberian vaksin, daripada PSB kita akan pihak PSB akan maknanya thawing proses untuk cairkan daripada beku pada cair. Dia ada proses-proses dia, dan kemudian dihantar ke PPB awam. PPB awam ni macam klinik kesihatan awam lah, ya. Dan bila kita terlibat dalam fasa 2 dan fasa 3, kita dinamakan PPVGP, kita akan ambil stok ni daripada PPV awam, ya. Mana ada proses-proses dia, sebab kita kena order berapa vials, berapa botol, dan sakit ada berapa, dan segalanya kita akan bincang kemudian. Dan pada PPVGP, kita lah klinik GP, kita akan beri terus pada pesakit, ya. So ini adalah singkatan, ya, konsep agihan untuk vaksin Pfizer. Ini yang saya cakap pasal vaksin Pfizer, ya. Alright. Tak alih proses, ya. Ini adalah proses macam mana kita nak pergi ambil, ya, vaksin ni, ambil stok vaksin ni pada PPV awam, pusat pemberian vaksin awam, maknanya klinik kesihatan. Kita kena pergi ambil stok ni dekat klinik kesihatan yang ditetapkan, ya. Seminggu sebelum tarikh kita nak panggil pasien datang ambil vaksin, kita dah dapat email, kita dapat call daripada klinik kesihatan, kata you all boleh datang ambil hari Selasa pagi pukul 9, bawa benda ni semua, kena datang ambil. Okay, ini adalah proses-prosesnya, ya. Seminggu kita dah ready, ya, kita dah ada nama, name list, untuk pasien daripada MyVas tu kita dah ada, dah print out semua. Kita nak berapa botol, kita dah email, dah indent, ya. Kita dah request form, ya. Dan hantar kepada mereka, mereka pun dah ready. So kita kena pergi ambil pagi Selasa. Maknanya pengambilannya buat masa ni ditetapkan setiap hari Selasa pagi pukul 9 dekat klinik kesihatan yang ditetapkan, ya. Kemudian dia akan beritahu kemudian, okey. Yang pentingnya carta ahli kerja, ya, proses kerjanya. Yang pertama sekali senarai nama penerima vaksin. Dah seminggu kita dah ada Kita dah ada senarai list untuk minggu ni, katakan 90 pesakit. Kita dah call, kita di confirm semua dah akan datang. 90 tu kita kena perlu berapa vial. Kena ingatlah satu vial untuk Pfizer vaksin cukup untuk 6 dos atau untuk 6 penerima, ya. So kita kena indent betul-betul lah berapa kita nak, berapa botol kita nak, ya. So dan dah seminggu sebelum tu juga kita macam indent, dia punya proses indent tu kita ada form ni kita panggil KEWPS7, ya. Ini form yang diberi oleh KKM, ya. I think Matron Chok Na akan terang lebih lanjut lah macam mana nak isi form ni, tapi ini simple je. Form ni macam mana nak isinya, saya dah masuk dalam SOP, ya. You all boleh tengok dalam SOP yang saya dah upload di dalam CSC system, ya. So form ni seminggu sebelum tarikh nak panggil pasien ke klinik, kita dah indent, kita dah isi. Maknanya dalam isi ni kita kena letak kat sini berapa botol vaksin kita nak, needle dengan syringe, dia all semua ni bagi free, ya, daripada kerajaan. Dia lekat vaksin dengan diluent sekali, ya, untuk mencairkan, ya. Diluent pun kita kena indent juga. Semua ni adalah SOP. You jangan risau kalau tak ingat apa yang saya cakap sekarang ni, boleh tengok balik dalam SOP. Okey, ini bila dah isi, doktor kena sign, chop, dia put tarikh semua. You all kena scan. Lepas tu sama ada fax
ataupun email kepada bahagian farmasi COVID. Ya. Alamat itu semua adalah SOP. Okey. Okey, ini adalah borang KAW QPS7. Penting ya, ini peringkat pertama. Okey. Seterusnya kita ikut macam mana tata cara pemberian vaksin PPV awam. So hari nak pergi collect vaksin ya. Alright. So ini adalah penting. Masa hari nak pergi ambil vaksin dekat klinik kerajaan, dekat PPV awam, macam saya cakap tadi, setiap pagi Selasa pukul 9, sekurang-kurangnya 2 staff kena perlu pergi ke klinik kesihatan awam untuk ambil vaksin, ambil stok vaksin. Ya, pagi itu. Ya, so, kena 2 orang lah pergi. Bolehlah sekurang-kurangnya 2 orang ya. Apa yang kena bawa, 7 benda ni kena bawa. Penting. Kalau awak kena ingat ya. Nanti nota ni saya akan share kemudian ya. Cold box. That's why klinik kena order cold box yang sesuai lah. Cold box tu yang besar. Kalau boleh yang besar sekali. Dan kita boleh letak paling kurang 6 ice pack dalam cold box tu. Ya. Saya akan share macam mana nak order cold box nanti ya. And kalau boleh bawa sekali another cold box yang boleh letak spare ice pack. Ya, kadang-kadang kalau tempat tu jauh ke nanti takut suhu dah makin meningkat, you kena tukar tu ice pack ya. So kalau boleh ada spare cold box yang lain untuk isi ice pack tambahan. Ya. Satu lagi yang penting, thermologer. Thermologer ini adalah macam termometer data elektronik ya. Yang satu alat, satu device yang mana kita boleh letak di dalam cold box tu untuk monitor temperature. Yang ni kita boleh order dekat Email Asia. Nanti saya akan tunjuk ya macam mana rupa thermologer ni, ada macam-macam jenis. Dia ada alat elektronik lah, guna bateri ya. So kita boleh letak dalam cold box untuk monitor. Bila kita kena on kan, kita monitor suhu dalam cold box supaya suhu vaksin ni kekal 2 sampai in between 2 to 6 optimum degree Celsius untuk optimum untuk vaksin ya. Nombor 4 yang penting adalah surat kuasa. Surat kuasa sepatutnya, kenapa kita perlu surat kuasa, sepatutnya doktor sendiri kena pergi ambil ya. Tapi doktor selalu busy dekat klinik, doktor tak dapat pergilah. Doktor saya selalunya akan suruh staff akan pergi ambil, tapi perlu surat kuasa daripada PIC ataupun doktor yang bertugas. Ya, saya dah bagi contoh surat kuasa ni dalam SOP, boleh tengok contohnya, nanti boleh tulis ataupun download dari situ je. Tukar nama je ya. Surat kuasa ni macam dia bagi authority kepada sekian-sekian-sekian IC sekian-sekian untuk mengambil stok vaksin pada sekian-sekian dan sign and chalk oleh doktor lah ya. And then yang nombor 5 ada borang KEWPS7 QPS7 yang seminggu lepas tu kita dah fax ataupun dah email kepada bahagian farmasi COVID untuk indent stok, untuk order stok vaksin. Ya, borang yang asal tu yang sudah diisi dan cop tu, borang tu kena bawa sekali pada hari nak ambil stok. Ya. Yang keenam, list penerima vaksin untuk minggu tersebut. Sebenarnya full list, kalau seminggu tu, kalau list yang penuh adalah 90 orang untuk minggu tu je, kena print out list tu daripada MyVax dan bawa sekali masa pagi nak ambil stok tu. Dan last sekali, device, kalau ada Android punya device perantai Android ya, contohnya phone Samsung phone atau tab Samsung, kena bawa lah. Dan tab ataupun phone Samsung tu kalau boleh download aplikasi app VMS. Ya, ni penting ya. VMS ni adalah Vaksin Management System kerajaan ya. Dia ada app dia. So you kalau boleh yang staff mana-mana yang pergi ikut sekali nak ambil vaksin tu, tolong bawa, kalau ada Samsung phone pinjam ke apa ke, bawa kat sini pun bawa, and download dulu VMS. VMS ni kita ada login ID dengan password dia, login. Bila sampai kat sana kita kena ada benda lah kita kena buat untuk scan kod semua yang kita dah terima vaksin ni. Semua ni penting sebenarnya kerajaan sebab benda ni kita dapat free. So kita adalah orang kata responsibility, kita responsible, kita bertanggungjawab. Semua ni harta orang kata hak milik kerajaan. So kita setiap benda adalah kena dokumen. That's why banyak step yang agak rumit, tapi insyaAllah bila kita start
kita dah biasa lah dengan proses ni. Ia adalah proses yang biasa dalam KKM. Okay. Macam saya cakapkan tadi juga, SOP ni semua ada dalam CI system. Okay, next one. Ini adalah contoh contoh barang-barang pengurusan rangkaian sejuk vaksin ya. Kalau tengok gambar ni, ini adalah contoh yang klinik dah order. Dia ada cold box tu, macam ice box tu, cold box. And then kecil tu alat termologa. And then dia order juga apa tu ice cold pack ya. Kurang-kurangnya 6 lah untuk satu tu, kalau lebih pun tak perlu spare. So benda ni semua boleh order daripada Email Asia. Ya, ada macam-macam jenis brand, ada yang mahal, ada yang murah. So ikutlah you bincang dengan you punya PIC, dengan you punya boss, yang mana nak order. Ya, so bila you dah order semua benda ni dan you dah register dalam Protect Health Corp, ya, Protect vaksin apa ni app ataupun portal vaksin dah ready, and then you are ready to roll lah. Okay. Okay, next one. Okay. Carta aliran hari vaksinasi. And then selalunya hari untuk kita beri vaksin 3 hari je seminggu. Ya. Hari Selasa pagi kita pergi ambil vaksin dekat PPV awam. Kemudian pukul 1 sampai pukul 6 dikhaskan untuk beri vaksin, untuk suntik vaksin pada pesakit. Ya, so kita appointment kita pada pukul 1 tengah hari sampai pukul 6 petang. Ya, so kita khaskanlah orang MyVAS dah bagi appointment untuk datang. Kita pun dah confirm patient akan datang hari apa, pukul berapa semua untuk 3 hari tersebut dalam seminggu. Okay. Ini adalah proses-proses macam mana bila patient datang ke klinik untuk mengambil vaksin. Macam biasa, bila datang masuk klinik, kat luar pintu tu, kena pintu klinik macam biasa, MySejahtera yang first kali, MySejahtera kena scan. MySejahtera yang klinik yang biasa lah. And then kat depan ni mesti ada apa tu untuk check komputer, check scan suhu badan, ya. Itu biasa. Tapi yang kedua ni adalah lebih ada yang lain sikit untuk kalau nak ambil vaksin. Pergi ke lepas dah scan MySejahtera app yang macam biasa tu, pergi ke counter registration dan pesakit akan cakap saya nak datang ambil vaksin, and then staff akan sahkan dia ada appointment sekian-sekian pada hari ni nak ambil vaksin, and then dia kena scan lagi sekali ya. Scan ni adalah scan untuk pengesahan kehadiran. Scan ni adalah ada dalam MySejahtera app tapi bahagian vaksin. Ini scan yang kedua pada mereka yang ambil vaksin pada hari ini, ya. So hari yang tersebut lah ya. Yang seterusnya dah scan, ada sahkan kehadiran dan dekat klinik. Pergi kita bagi staff selalunya akan tanya soalan saringan lah, ya. Soalan contohnya ni semua adalah SOP ya. Dah ada list soalan apa nak tanya. Contohnya pernah kena COVID ke, ada demam ke, pernah pergi luar negara ke, ada kontak positif ke, macam tu. Semua dia ada list dia. Kalau pasien ni katakanlah saya baru kena COVID minggu lepas, tak boleh ya. Ya, ini mereka orang kata kena cancel ya. Tak boleh ambil vaksin ya. And then kalau ada demam high fever kan, and then tak boleh juga ya. So kita cancel. Okay. Sepenting ya, trials ya, saringan pendaftaran ya, counselling. And then masa ni juga dekat kaunter kita bagi borang kebenaran ya, consent form. Kita ada 2 bahasa dan Inggeris. Suruh patient baca and then tanda tangan, buat nama, IC, kemudian buat tarikh. Ini adalah consent form penting ya, mereka kena sign untuk kebenaran setuju nak bervaksin. Seterusnya tunggu bahagian waiting room separate ya from normal patient lain ya. Kena kalau normal patient nak jumpa doktor biasa kat depan, kita letak yang datang untuk ambil suntikan vaksin di bahagian lain lah, tempat lain atau ke belakang sikit. Okey. Seterusnya prepare vaksin. Bahagian preparation of vaksin ni kemudian Matron Chokna akan terangkan lebih lanjut macam mana nak prepare vaksin ni. Dan bila dah prepare, kita panggil patient bagi suntikan vaksin ya. Selalunya suntikan vaksin diberi oleh doktor kena bagi ya. Doktor pun ada dia punya form, dia kena isi, tanya patient ada masalah sakit kronik ke apa-apa. Kalau tak ada penyakit-penyakit apa yang
kata kontraindikasi untuk mengambil vaksin, so boleh sign, doktor sign, dia terus bagi vaksin pada pasien. Selepas bagi doktor bagi vaksin, sediakan vaksin kepada pesakit. Pesakit kena scan lagi sekali dengan phone pesakit untuk imbas kod vaksin. Kod vaksin ni dah lain, yang ni kod vaksin ni diberi oleh BMS, macam dia ambil orang kata stok tu dah dapat dah kod vaksin ni. Kita kena sedia tepi dalam bilik doktor, selepas bagi injection dia kena scan kod vaksin tu. Okey. Dan penting step nombor 6, pantau keadaan individu yang dah suntik. Kalau dah lepas bagi vaksin, kita kena pantau monitor dia paling lama 30 minit. Paling kurang 15 minit, antara 15 dan 30 minit. Untuk tengok kalau ada kesan buruk lah, kesan sampingan selepas bagi vaksin. Ya. Tu last kali sebelum pasien balik, dah tengok selepas setengah jam, pasien okey, tak ada side effect ke apa, boleh jalan semua, dia boleh balik lah. Tapi sebelum tu kena bagi temu janji lah, bagi follow up untuk dos yang kedua. Ya. Kalau dah habis dos kedua, kita bagi dia ada kad elektronik dia untuk sijil kata penuh dos kedua dah diterima. Dan kita kena bagi kad vaksinasi yang diberikan oleh KKM tadi. Kita isi nama dia, IC semua. And then dos 1 di mana and then tarikh semua. And then dos 1 dah diberi dan kena bagi batch number, kena tulis juga dalam kad tersebut. And then bagi temu janji untuk dos yang kedua. So ini semua saya dah siap ada dalam SOP beserta dengan kata contoh-contoh kad vaksinasi macam mana, apa nak isi ya. Semua boleh tengok sebagai panduan lah kat sana. Okey. Itu saya ringkas catat aliran hari vaksinasi ya. So yang ni kalau tengok ini gambar rajah ni adalah contoh selalunya dekat PPV pusat pemberian vaksin awam yang besar ya. Kalau tengok ni konsep ni sama juga. Kalau tengok bahagian satu ni pasien datang, kita scan suhu badan, scan MySejahtera app yang kat luar tu. And then kita tengok kalau demam kena isolate, kalau tak teruskan kepada kaunter register. Register kena scan lagi sekali untuk bahagian vaksin. Bahagian dalam MySejahtera app, klik bahagian My Vaksin, itu kena scan lagi sekali. And then masuk bahagian ruang menunggu. Yang bahagian register tadi juga kena bagi borang, kena tanya soalan saringan dan juga bagi borang consent form, suruh isi, sign. Kemudian pergi dan terusnya tunggu untuk bagi vaksin lah. Bagi vaksin, lepas bagi vaksin, kemudian bagi bahagian 5 tu kita tengok scan untuk pengesahan suntikan. Ya. Scan kod vaksin, itu pun semua dalam MySejahtera app untuk patient ya. Phone patient kena scan ni. Yang seterusnya dah bagi vaksin, kita kena observe maksimum 30 minit ya. Tengok kalau ada side effect lah. Okey. So segala ringkasan. Kalau dekat klinik kerajaan dia punya gambar rajah macam ni lah. Dia punya catat alirannya. Tapi kalau kat klinik kecil kita boleh modify ya. Tapi lebih kurang macam ni lah. Okey. Next man. Ni untuk vaksin Pfizer vaksin Pfizer BioNTech. Nama dia dah Comirnaty. Ya. Vaksin ni agak dia special sikit. Hanya satu vaksin ya yang kita kena simpan sebelum dibuka dalam suhu yang ekstrim cold ya, minus 90 degree, minus 60 degree ya, ultra cold temperature. Ini adalah dalam PSV ya, pusat simpanan vaksin awam saja. Kita tak ada cuma kerajaan dia simpan untuk tarikh 6 bulan tu frozen di tempat PSV ya. Kalau nak digunakan PSV, bahagian pihak PSV akan defrost, bekukan ya, untuk dihantar pada PPV awam ya. Dah dihantar bahagian PPV awam, bila dah bekukan, dia dah cair, vaksin ni boleh tahan 5 hari ataupun 120 jam saja sebelum vial ni dibuka ya. Maknanya selepas dah defrost, dah dicair dah ninyah bekukan, kita ada masa 5 hari untuk gunakan vaksin ni. Kalau lebih daripada 5 hari ataupun lebih daripada 120 jam, kita tak boleh guna dah vaksin ni
Okey. Dan dia kena simpan dalam peti sejuk vaksin biasalah, suhunya 2 sampai 8 degree Celsius. Okey. Lepas tu bila kita dah ambil vaksin ni, dah sampai ke klinik, kita boleh simpan dalam fridge biasa. Kita boleh letak kat luar sebelum nak dilute, room temperature 2 jam je. Ya, tak lebih daripada 2 jam. Ya. Kalau tak nak guna lagi, letak balik dalam fridge. Okey. Bila kita nak bagi suntikan pada patient, ya, dia kena dilute. This is the only vaccine yang kita kena reconstitute, ya. Kena ingat yang ni adalah vaksin special sikit. Dia gunakan teknologi mRNA dan dia kena dilute, ya. Kita kena letak dilute di dalam ni dan reconstitute. Bila dah dilute, dia boleh tahan selama 6 jam saja. Sama ada dalam peti ais ataupun di suhu bilik. Semua cuma 6 jam saja boleh tahan. Okay. That's why kita diberi masa pukul 1 tengah hari sampai pukul 6 petang. 6 jam saja untuk proses vaksinasi. Ya, this is the reason why dia bagi kita 3 hari saja dalam seminggu, pukul 1 tengah hari sampai pukul 6 petang untuk semua proses vaksinasi, name list daripada MyVax, MySejahtera app. Okay, this is the reason. Okay, you all can understand. Okay, lepas kita bagi vaksinasi, kita bagi injection vaksin ni, kena ingatlah ini adalah vaksin yang baru. Kita tak tahu, memang dah ada kajian dibuat, insyaAllah tak ada kesan buruk pun lah. Kalau ada pun mungkin 1 dalam sejuta ke macam tu. Tapi kita kena pantau Bukan saja vaksin ni, vaksin-vaksin lain juga, kalau kita bagi vaksin, apapun vaksin, jenis vaksin pada pesakit, kita kena pantau kesan buruk selepas imunisasi. Ya. Pemantauan ni kita kena pantau dalam masa 15 minit sampai 30 minit selepas imunisasi. Maknanya that's why dia kena, lepas injek kita suruh patient duduk kat waiting area dekat luar sekejap, ya. Jangan balik dulu, jangan balik terus, ya. Kita kena pantau gejala-gejala anafilaksis, ya. Contohnya kalau ada sesak nafas, tak boleh bernafas, bengkak-bengkak, keluar bintik-bintik ruang-ruang, bengkak-bengkak seluruh badan ataupun terus pingsan. Ini adalah kecemasan, ya. So kita kena buat immediate response, ya. Kalau dekat klinik patient tu dah ada gejala macam ni, cepat-cepat kita kena buat tindak balas kecemasan, ya, emergency reaction, ya, into anaphylaxis. So mesti ingat dulu kita 2-3 minggu lepas kita ada kelas on emergency trolley, ya, macam mana nak handle emergency situation. Ingat lagi akronim DRS ABC, you know, D danger, R response, S shout, airway, B breathing, C circulation, D defibrillation. So benda ni kena ingat balik, ya. Dalam apa je orang kata kes kecemasan, you all kena ingat akronim ni, ya. But terutama sekali bila dah bagi vaksin, kalau ada kesan buruk selepas imunisasi, cepat kena tengok dia punya airway, breathing, circulation semua. Ya, bawa terus ke dalam treatment room, beritahu doktor. Dan selalunya kita kena bagi adrenalin ataupun Peloton atau hydrocot injection, sebab ini adalah tindak balas side effect, ya, untuk redakan tindak balas daripada vaksin, ya. Seterusnya kena panggil ambulans terus, ya, kena get help lah, ya, kena rujuk terus ke hospital. Dan yang penting sekali kena isi borang ADR. Borang ADR ni semua saya dah ada masukkan dalam SOP, semua contoh-contoh borang boleh download kat sana, ya. Macam mana nak isi semua ada dia punya kata tata cara, guidance semua ada dekat SOP. Alright, lu kena ingat, ya, macam mana AEFI adalah Adverse Effect Following Immunization, kesan buruk selepas imunisasi. Okey. Semua benda yang informasi yang lebih detail, kata rujukan, ya, informasi selanjutnya ada di dalam portal ini, ya. Semua portal ni saya akan share kemudian. Yang pertama sekali adalah portal vaksin COVID Protect Health, ya. Ini adalah penting. Setiap klinik kena register dekat portal ni. Ya, individual klinik kena buat sendiri, ya.
kena register. Masing-masing kena register. Kadang tu you kena login, kena create your punya ID, password semua, masuk ke dalam and then you kena register klinik your own. Ya. Ini yang penting. Kat dalam tu semua ada banyak lagi informasi seterusnya. Yang keduanya portal MyVas. Ya, MyVas ini untuk line listing tadi lah. Ya, name list untuk mana-mana patient dah register ikut MySejahtera vaksin, semua kan namanya pekalan data dia semua dalam portal MyVas. Ya, ini juga dia punya ada ID, login dengan password. Ini akan diberi selepas you register dengan portal vaksin COVID Protect Health. Okay. And then sama juga aplikasi VMS. Ini adalah app VMS daripada farmasi government. Tapi buat masa ni dia ada untuk Android je. Maknanya all phone Samsung, tablet, tab Samsung lah. So ini kena download app ni dalam you punya phone lah ataupun tab. Okay. Semua ni saya dah share dalam SOP. Boleh download dekat CXIS. Okay. Alright. So kat sini saya bagi ringkasan borang yang perlu disediakan bila kita nak start vaksinasi kat klinik. Kita kena ada 8 borang ni lah. Semua ni ada dalam SOP ya. Borang KEWPS7 untuk indent untuk request stock pada farmasi COVID vaksin. Surat kuasa dari doktor untuk menyediakan stok vaksin. Yang ketiga, surat saringan triage. Ini bila pasien datang, siapa soalan kita nak tanya sama pasien tu layak untuk menerima vaksin atau not dekat tempat register. Nombor 4, borang persetujuan untuk divaksin. Consent form boleh download daripada SOP ataupun download daripada portal. Dan boleh slip penilaian kesesuaian penerima vaksin COVID-19 bagi pesakit dengan masalah kesihatan tertentu. Ini adalah borang yang baru. Yang ni also boleh download daripada SOP ataupun daripada portal. Ini untuk doktor yang kena isi. COVID-19 vaccination card akan diberi secara percuma dekat PPD awam masa pergi ambil stok. Yang seterusnya adalah borang Excel. Borang Excel ni boleh download terus dari portal. Ini adalah return harian program imunisasi COVID-19. Maknanya semua vaksin yang kita dah beri, bilangan patient, berapa botol, berapa barang kita bagi semua, staff kena isi dan tiap-tiap minggu kena email dekat bahagian COVID, KKM. Dan sama juga dengan borang Excel KKK104. Ya. Semua ni ada dalam SOP. Okay. But ini saya ringkas sajalah borang-borang. Banyak borang kena isi tapi jangan risau, kita boleh buat insyaAllah. Kita akan pergi ke bahagian selanjutnya. Matron, are you there? Yes, I'm here. Okay, Matron, boleh teruskan. Okay, selamat tengah hari pada semua. Yeah. So, saya rasa Dr. Azura dah bagi panjang lebar tentang penerangan. Bagaimana kita nak uruskan nanti bila kita mula suntikan COVID-19 ni di klinik kita yang telah register nanti. Okey, persediaan kita perlu ada barang-barang di dalam seperti dalam gambar ini. Saya rasa doktor dah bagi tahu dah kita boleh indent daripada syarikat yang telah beri amanat daripada mana kita nak indent. Iaitu gambar raja pertama tu adalah kita punya data logger. Data logger ni kita perlu simpan di dalam peti sejuk. Dalam peti sejuk. Okey, data logger. So setiap hari kita kena monitor. Monitor suhu, temperature, cold chain. Vaksin kita. Iaitu kita kena letak suhu semasa, kita kena letak suhu minima dan suhu maksima. Itu 2 kali sehari kita kena catik. Tolong mesti ingat kita kena catik untuk monitor cold chain vaksin. Okey. Untuk maklumat Matron telah pergi ke 4 buah klinik baru-baru ni memang tak monitor tak dimonitor dengan betul-betul cold chain dan tak catik dalam
borang temperature. Okey, kita telah bagi dah kelas online. Bagaimana kita nak catat, bagaimana kita nak monitor cold chain ini. Meta nak bagi tahu ya, kalau lagi sekali kalau tak pasti ke ataupun nak penerangan lanjut, boleh ya call ataupun boleh contact saya ataupun Dr. Azura. Faham? Okey? Okey, kita perlu ada cold box. Ya, cold box untuk penyimpanan vaksin. Dari bila kita keluarkan daripada peti sejuk pada hari itu seperti Dr. Azura dah cakap tadi, kita 30 patient, ya, 30 patient pada satu hari, iaitu pada hari Selasa 30, pada hari Wednesday, is it, Doktor? Wednesday, Rabu, Khamis. Rabu 30 dan Khamis 30. So satu minggu kita ada 90 patient, ya, 90 patient. So setelah kita keluarkan daripada peti sejuk, kita kena masukkan dalam cold box, ya, yang besar. Berapa banyak vaksin yang kita nak gunakan pada hari itu, ya? Sebab kita tak nak buka kita punya peti sejuk banyak kali. Ya, kita tak nak buka peti sejuk banyak kali. Mungkin kita kan katakan 2 jam, ya, kita nak gunakan 5 wal. Okey, so kita keluarkan 5 wal dulu, masukkan dalam cold box yang besar tu. Ya. Dan 1 wal kita masukkan dalam cold box yang kecil. Ya. Ice pack tadi kita dah bagi tahu dalam besar kita kena ada 6. Ya, 6 ice pack. Di bawah vaksin 1, tepi 2, kiri kanan, ya, depan dan belakang, dan juga di atas. So kita ada 6 ice pack. Dalam ice box yang kecil, kita juga ada di bawah vaksin tu dan di atas. Ya, kita kena ada. Okey? Sekurang-kurangnya 2 ice pack dalam cold box yang kecil. Dan gambar rajah yang ketiga kita ada tunjukkan, ya, kita mesti ada untuk monitor cold chain juga, ya. Mungkin data logger tu tak muat, ya, dalam cold box ni. So kita akan letak dial thermometer dalam cold box. Dan temperature kita kena monitor setiap, ya, jika boleh kita monitor. So temperaturenya harus dalam jarak 2 hingga 8, ya, darjah Celsius mesti. Okey. Dan dalam cold box kecil macam ni, ya, 1 wal yang tadi saya cakap tu, ya. Ada bako kecil ataupun gallipot, kita letak 1 wal nanti untuk dihantar kepada doktor, ya, sebelum doktor menyiapkan untuk memberi vaksin kepada pesakit. Okey. Next, Doktor. Okey. Tolong lihat, ya. Kita kena catat temperature seperti dalam gambar rajah ini, ya. Bukan catat, ya, Metro dah pergi tengok dah, ya, ada yang pangkah-pangkah saja, ya. Ada yang tak catat langsung, ya. Temperature. Tolong lihat, mungkin Metro akan bagi penerangan nanti kita harus catatkan, ya. Kita perlu catat, ya, temperature minima, ya, minima dalam hijau, ya, di bawah, tengah-tengah adalah semasa dalam ink warna biru, ya, dan maksima adalah dalam ink warna merah. Okey? Dan kita sambung, ya, bukan pergi bulat-bulatkan ataupun pangkah, tak ada. Ya, so pagi sekali bila kita catat, kita bulatkan di tengah-tengah, dan bila kita petang lagi sekali kita bulatkan juga dan sambung. So setiap hari kita sambung, ya. Bukan kita letak pangkah-pangkah ataupun kita buat lengkungan, tak ada, ya. So Metron akan tunjukkan nanti bila
Bila-bila masa nanti mungkin Metro akan turun dan tunjukkan ya bagaimana kita cantik dengan betul-betul. Ya. Catat suhu ni. Temperature chart. Okay. Next nanti. Okay. Sebelum pemberian vaksin, ya, kita perlu menyediakan peralatan ini, ya, sama ada di atas troli ataupun di atas meja, ya, di atas meja. Tetapi meja tu kena bersih, ya, lap dengan alkohol swab dan lapik dengan kalau boleh autoclave paper, ya, warna hijau tu adalah autoclave paper untuk lapik bahagian bawah tray kita, ya. Kita perlu sediakan tray, ya. Kita perlu sediakan dissecting forceps, ya. Ataupun dalam tray itu kita ada Gallipot, ya. Syringe, okay, 3 ml. Kita perlu sediakan needle 21G, ya, dan 23G, okay. G adalah gauge, ya, okay, size needle tu. Adalah alcohol swab dan juga special needle yang kita gunakan untuk cucuk pesakit nanti, ya, 1 ml syringe bersama needle dia 26G, ya, dan juga diluent, ya. So ini adalah peralatan yang kita perlu sediakan sebelum memberi suntikan, ya. Kita perlu juga sediakan plaster, ya, plaster. Selepas kita beri suntikan nanti kita nak letak swab pada tempat suntikan tu dan plasterkan, ya. Kita juga perlu sediakan clinical waste, ya, untuk discard kita punya swab yang kita telah gunakan. Kita perlu sediakan sharp bin juga, ya, untuk discard kita punya syringe dan needle, ya. Dan juga berhampiran peralatan ni cold box yang tadi yang ada satu wall tu, ya. Kita perlu sediakan itu. Okay, next sudah. Okay, ini adalah penerangan, ya, bagaimana kita perlu dilute dan memberi, ya, pada pesakit nanti, ya. Satu wall adalah cukup untuk 6 pesakit saja, ya. Tidak lebih daripada itu, ya. Sebab tu kita kena dilute dengan betul-betul, ya. Dan wastage adalah kosong, zero. Okay, zero wastage, ya. So kita kena berhati-hati semasa dilute vaksin ini, ya. Vaksin perlu dicairkan terlebih dahulu dengan diluent sebelum dikeluarkan dari botol untuk proses vaksinasi. Okey. Dan cakap tadi, patuhi amalan pembaziran SIFA, ya. Patuhi amalan pengurusan rangkaian sejuk atau cold chain management dengan betul, ya. Persediaan ini Metro telah sebut tadi, ya, kita kena sediakan semua needle 25G bersama syringe 1 ml, 3 ml syringe, needle 21G, 23G, diluent, alcohol swab, plaster dan clinical waste bin. Okey, baik, bagaimana kita nak sediakan vaksin ini? Mula-mula kita ambil 1.8 diluent, ya. Diluent tu, dan kita boleh ambil lebih sikit sebenarnya. Diluent tu lebih kurang 2 ml, ya, 2 ml. Dan kita keluarkan air, okay, air bubbles. Jika ada lebih, kita boleh masukkan balik ke dalam botol diluent tu, okey? Dan cuba tengok kembali, dia adalah 1.8 ml, satu, okey? Dan baru kita masukkan ke dalam
vaksin vial. Ya. Apabila kita masukkan ke dalam vaksin vial tu, cucuk ke dalam vaksin vial tu dan kita tidak boleh lawan balik ya. Jangan lawan balik, perlahan-lahan ya. Kita lepaskan that plunger. Okey? Tarik plunger perlahan-lahan. Okey? Supaya kesemua diluent boleh masuk ke dalam vial tersebut. Okey? Selepas dimasukkan semua tu, apa kita buat adalah kita gerakkan ke atas dan ke bawah gently ya vial tu. Okey? Vial tersebut. Kita shake tapi bukan shake hard ya. Kita hanya gently saja kita akan shake. Okey, atas ke bawah macam tu. Ya, jangan kuat-kuat ya, tak boleh. Okey, selepas kita dah masukkan diluent ke dalam vial, kita ambil syringe ya. Syringe 0.3 ml ya. Kita masukkan air ya 0.3 ke dalam syringe tersebut ya. Syringe tersebut 0.3 untuk dimasukkan ke dalam vial ya. Baru kita boleh tarik 0.3 ml daripada vial. Kalau awak tak masukkan air, nanti kita tak akan dapat keluarkan vaksin 0.3 ml tu. Okey? Okey, matron faham ya, sebab ini bukan praktikal ya, ataupun tak ada. Matron akan cuba ya buat video ya dan hantar ke dalam kita punya kelas online nanti ya. Video online nanti. Ya, dan semua boleh tengok ya. Tapi matron tak sempat sebab kita tak ada vial lebih di klinik ya. So matron akan cuba dapatkan vial lebih dan juga diluent dan akan buat video online bagaimana kita buat persediaan vaksin ini ya. Bagaimana kita ambil diluent dan bagaimana kita withdraw vaksin tersebut. Okay. Next, doktor. Okay, kita ada video di sini. Can we on it, doctor? Can I try? Because now already 1 o'clock. I think kita mesti hari ni akan orang kata apa? Akan habis lambat sebab kita ada video untuk sesi ni. Nanti saya It'll be later. Be later bit lah. Sorry, saya unshare dulu. Kemudian saya akan share video. Okey. Okey, kejap Boleh tengok tak ni? Boleh tak? Kan tak? Betul? Boleh ya kan? Boleh. Okey. Boleh dengar Yeah, can see. Ini untuk Vaccine should only be prepared by healthcare personnel trained in aseptic technique to ensure the sterility of the prepared dispersion. Please review the Comirnaty COVID-19 mRNA vaccine nucleoside modified safety data sheet and the dry ice safety data sheet on the Comirnaty website. Hello and welcome. When you receive your delivery of the Comirnaty COVID-19 mRNA vaccine nucleoside modified, it will be important for you to follow appropriate steps for storage and handling, preparation and administration, and returning the thermal shipping container. In Chapter 2, we will discuss how to properly thaw the multiple dose vials, dilute the vaccine, and administer it to a patient. Saya akan fast forward to bahagian kedua ya. Sorry, yang bahagian pertama adalah untuk shipping ya. Yeah. Okay. Remove 1 multiple dose vial for every 6 patients. Okay. Okay, semua nampak ada apa ni vial tu, Okay. Bahagian sinilah. The thawed or diluted vaccine can be handled in room light conditions.
Avoid exposure to direct sunlight and ultraviolet light. Prior to dilution, the thawed dispersion may contain white to off-white opaque amorphous particles. The multiple dose vial contains 6 doses of 0.3 milliliter of vaccine after dilution. Strict adherence to aseptic technique must be followed. After thawing and prior to dilution, ensure the vial is at room temperature and not cold when touched. Invert gently 10 times to mix. Do not shake. Use sodium chloride 9 mg per milliliter 0.9% solution for injection for use as a diluent. Using an alcohol swab, cleanse the vial stopper of the diluent. Draw up 1.8 milliliter of diluent with a syringe with an appropriate graduation and a 21 gauge or narrower needle. Recheck the label prior to use to ensure the correct diluent is used with the vaccine. Do not add more than 1.8 milliliter of diluent. Using aseptic technique, cleanse the vaccine vial stopper with a single-use antiseptic swab. Then dilute the thawed vial of the vaccine by adding 1.8 milliliter sodium chloride 9 mg per milliliter 0.9% solution for injection into the vial. Do not add more than 1.8 milliliter of diluent. A syringe with an appropriate graduation and a 21 gauge or narrower needle should be used. Be mindful of guidance on precautions to prevent unintended exposure. The biggest risk for unintended exposure is through openings in the skin from a cut or needle stick and mucous membrane exposure from aerosolization. This is most likely to occur when diluting the vial for dosing or withdrawing the needle from the vial. You may feel some pressure in the vial as you add the diluent. Ensure vial pressure is equalized by withdrawing 1.8 milliliter of air into the empty diluent syringe before removing the needle from the vial. After dilution, the vaccine will be an off-white dispersion. The vial contains 2.25 milliliter, corresponding to 6 doses of 0.3 milliliter. Inspect vials to confirm there are no particulates and no discoloration is observed. Use a separate sterile needle and syringe for each individual. It is not necessary to change needles between drawing up the vaccine from a vial and injecting it into a recipient, unless the needle has been damaged or contaminated. Gently invert the diluted vial 10 times to mix. Do not shake. Dilution of the vaccine will result in an off-white dispersion. The diluted vials should be marked with the appropriate date and time. Store diluted vaccine between 2 to 30 degrees Celsius. Expiry is 6 hours from the time of dilution. If not used within 6 hours, it should be discarded. To prepare individual doses, start by cleansing the vial stopper with a single-use antiseptic swab using aseptic technique. Draw up 0.3 milliliter of the diluted vaccine into a new sterile syringe appropriate for intramuscular injection. Low dead volume syringes and/or needles with a combined dead volume of no more than 35 microliters are recommended. If standard syringes and needles are used, there may not be sufficient volume to extract a 6th dose from the vial. Use Safe Sharps handling techniques to avoid needle stick. Adjustments to remove air bubbles should be done with the needle still in the vial to avoid loss of vaccine. It is recommended to use the same needle to withdraw and administer a single dose whenever possible. If a second needle is required for administration, pull back on the syringe plunger until a small amount of air enters the syringe prior to removing the first needle to avoid loss of the vaccine during the needle change. For each additional dose, use a new sterile syringe and needle and ensure the vial stopper is cleansed with antiseptic before each withdrawal. Be sure to immediately dispose of used needles in a Sharps container. Make sure the prepared syringe is at room temperature and not cold to the touch. Do a visual inspection to verify the final dosing volume of 0.3 milliliter. Each dose must contain 0.3 milliliter of vaccine. If the amount of vaccine remaining in the vial cannot provide a full dose of 0.3 milliliter, discard the vial and any excess volume. Do not pool excess vaccine from multiple vials. Prepared syringes should be administered immediately. Administer the vaccine intramuscularly
The preferred site is the deltoid muscle of the upper arm. Close observation for at least 15 minutes is recommended following vaccination. A second dose of the vaccine should not be given to those who have experienced anaphylaxis to the first dose of Comirnaty COVID-19 mRNA vaccine nucleoside modified. Okay, itu dah secara Okay. ringkas lah. Alright, kita go back to our slide. I share again our slide. Sorry ya, ni ambil masa lebih ya. Matron ada Ya, apa? sebab ini kali pertama, so kita kena beri penjelasan yang betul-betul. Betul. Ya. So, okay. Next one, sorry. Go back to the next slide. So, I think Q&A lah ya. Ya. Ada So setakat ini saja saya rasa ya penerangan tentang apa ni. Ya, bagaimana kita nak administer suntikan COVID-19 ini. So jika ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang, ya, boleh unmute dan tanya. Untuk pengetahuan semua staf ya. Yang bahagian kita nak dilute dan juga withdraw vaksin tu doktor akan apa ni buat ya. Okey. Dan staff membantu. Ya. Kecuali jika staff tu adalah staff nurse boleh membantu doktor lah. Ya. Untuk dilute dan juga beri kepada doktor. Ya. Withdraw dan bagi pada doktor. Tapi kena ingat apa ini saya nak beritahu yang kita kena dilute cuma vaksin jenis Pfizer Pfizer Yeah. COVID. Yes. Tapi kalau kita diberi jenis lain, contohnya macam AstraZeneca punya brand ataupun Sinovac punya brand, dia cara apa tu penyediaan dia lain pula ya metode dia. Yes. The one they will give another literature for that lah. You know? Cuma yang susah sikit cuma Pfizer ni lah yang dia remeh Yes. sikit. Tapi kalau jenis AstraZeneca senang lagi. Dia macam ATT. Dia tak payah dilute. Yeah. Terus saja. Terus Kita ambil. Sinovac lagi senang, dia single dose. Ya, lagi senang. Ya. Dan tak payah nak dilute, tak payah nak tor semua ni. Ya, Pfizer dia remeh ya. Dia remeh sikit. Dia paling susah sekali. Tapi dia paling bagus lah. Betul tak Matron? Yes. Correct. Ya. Tapi kita prepare for the best lah. Tak payah vaksin ya. Comirnaty. Alright. Okay, saya rasa tak ada soalan kot Mungkin dah lambat sangat, panjang sangat kot. Tak apa. I think kita akan So, teruskan. seperti mana nanti tolong Ya, kalau ada incident report, jangan lupa macam biasa. Kalau tulis incident report, walaupun kecil, kita nak tahu ya tentang kalau ada apa-apa masalah kat klinik. Dan juga borang tinjauan tindak balas tentang topik hari ni lah. Alright? Okay, Matron kita sudah sampai ke penghujung kita punya kelas hari ni. Dan kalau ada apa ni soalan yang mana yang tak jelas, boleh call saya straight away ataupun tanya Matron ya. Kita boleh yes. kita boleh jelaskan lah secara lebih lanjut. Tapi macam Matron cakapkan tadi, kita akan ada kelas training secara fizikal lah yang lebih terang macam mana kita nak dilute tu kita kena train macam ataupun macam Matron cakapkan tadi dia nak buat video, betul tak? Video. Yes. Yang kita akan Betul. share lah. Alright. But lebih elok
kalau kita tunjukkan secara fizikal lah supaya di sana mungkin boleh adakan praktikal jugalah. Tapi tengok nanti klinik mana yang akan mulakan. So kita akan jalankan kelas secara fizikal lah. Okay, kita akan Untuk mereka, I think that should be better, I think. Ya, correct. Kita akan bagi tahu tu kemudian lah ya. So ini saja untuk minggu ini. Sebab minggu depan dah akhir Ramadan insya-Allah. Dan hari Jumaat ke hari Khamis Jumaat kita akan beraya walaupun dalam PKP. So untuk minggu depan kita tak ada kelas ya, cutilah ya. So dari pihak saya, dari pihak Care Klinik, saya ingin mengucapkanlah selamat Hari Raya untuk semua warga kerja Care Klinik. Ya, maaf zahir batin. Alright, Metran apa nak cakap apa lagi? Hari Raya Ya, Hari Raya. Okay. Metran juga ucapkan selamat Hari Raya pada semua. Nora is next week, but never mind. we tell in advance, memang tak boleh saya rasa balik kampung semua, So hope you all enjoy with your own families, at home. Okay. Happy working. Okay, thank you all. Okay, bye. Thank you. Bye. 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 Bye.